الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, petang ini kita sambung kisah ke-15 muka surat 39. Konspirasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat menceritakan rancangan jahat kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarah oleh Allah untuk keluar malam tersebut, berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal ayat 30. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Kisah di sebalik ayat ini. Kaum Quraisy telah membuat sebuah perancangan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermesyuarat di Darun Nadwah, iaitu rumah Qusay bin Kilab, moyang Nabi.
rumah moyang Nabi sendiri Qusay bin Kilab, yang menjadi tempat orang-orang Quraisy memutuskan sesuatu keputusan. Macam parlimen mereka lah. Parlimen Quraisy. Satu tempat, satu dewan. Darun Nadwah. Darun Nadwah ni sekarang di kawasan Tawaf. Mataf. Mataf tu, tawaf tu pusing. Keliling Kaabah tu tawaf. Mataf tu nama tempat tawaf. Tu mataf. Dipanggil ismul makan. Macam ta'am, makanan. Ta'ima, makan. Ta'am, makanan. Mat'am, tempat makan. Kantin lah. Mat'am. Panggil tempat, nama tempat. Kalau la'iba, main. La'ib, pemain. Mal'ab, tempat main. Padang permainan tu, mal'ab. Itu bahasa Arab lah. Jadi, tempat mataf, tempat tawaf tu, ada satu tempat yang dulunya dikenali Darun Nadwah. Dulu dipanggil Darun Nadwah. Maksud Darun Nadwah ni, parlimen ni pala, ni pakai mesyuarat bincang di situ. Baik, bincang nak buat macam mana Muhammad. Selepas bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal dunia. Dan selepas isteri kesayangan Nabi Khadijah meninggal dunia. Mereka mula merancang macam mana nak hapuskan Nabi. Ada yang cadang tangkap Nabi. Cadangan kedua, buang daerah, usir Nabi. Cadangan ketiga, bunuh Nabi. Macam tu. Syaitan mencadangkan Muhammad ini jangan ditangkap, jangan diusir. Tapi yang terbaik ialah bunuh dia. Kalau tangkap, tak berhasil. Nanti dia akan berdakwah dalam tahanan. Kalau diusir, dia akan berdakwah di luar negara. Yang penting, yang terbaik kata syaitan, iblis, bunuh dia. Gitu. Iblis turut hadir dalam syura ini dengan merupakan diri sebagai syekh yang dihormati oleh penduduk Najd. Seolah-olah dia mewakili Najd. Orang tua, dia main rupa macam orang tua, dia kata dia wakil Najd. Orang tak jemput dia pun. Abu Jahal pun tak kenal dia. Siapa pun tak kenal dia. Dia kata dia dari Najd. Dia pun main juga, duduk dalam mesyuarat tu. Maka mereka mula membentangkan idea-idea jahat mereka. Lalu salah seorang dari mereka memberi cadangan. Ni pun mesyuarat ni tengah hari. Malam tu Allah arahkan Nabi Muhammad hijrah keluar malam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Malam tu Allah bocorkan keputusan mesyuarat mereka ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mesyuarat ni tengah hari macam itulah. Dan tengah hari tu juga bila Nabi dapat tahu, Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bagi tahu malam ni rancangan kita akan keluar tinggalkan Mekah malam ni. Dan memang Nabi-Nabi mana pun kalau keluar selalu keluar malam. Musafir malam. Kaum Nabi Lut dibinasakan waktu malam. Kaum Nabi Hud malam. Kaum Nabi Saleh malam. Nabi Musa bawa Bani Israel keluar lintas laut, belah laut tu pun malam. Isra' dipanggil. Nabi Muhammad Isra' Mi'raj pun malam. Hijrah pun malam. Malam bila ni? Isnin malam Isnin. Ahad malam Isnin. Ahad malam Isnin Nabi kita hijrah. Kalau di Mekah tu ada satu jalan nama Tariqul Hijrah. Jalan hijrah. Ada Tariqul Khalil. Tariq Ibrahim. Jalan Nabi Ibrahim mai nak ambil anak dia pergi sembelih tu. Panggil jalan Ibrahim. Ada satu jalan hijrah. Kok itulah Nabi kita keluar malam tu. Rumah Nabi kita ni bahagian luar Marwah. Jadi rumah Nabi daripada bahagian luar Marwah ni, Nabi berjalan sampai dekat pintu gate, pintu Jiyad. Nama pintu Jiyad. Nabi berjalan di luar tu sampai dekat pintu Jiyad. Dulu dikenali dengan nama Hazwarah. Tempat tu Hazwarah. Di situ Nabi beralih
Nabi tengok Kaabah dan Nabi menangis. Nabi kata, wallahi kaulah tempat yang paling aku sayang. Kalau bukan kerana kaumku mengusir aku keluar, wallahi aku tak keluar. Keluar ni pun bersebab. Di situ Nabi menangis. Kemudian Nabi terus ke rumah Sayyidina Abu Bakar malam tu. Musyrikin Mekah semua Allah bagi tidur. Tak sedar diri. Pakai tidur habis. Hak duduk keliling rumah Nabi pun tidur. Nabi buah pasiak atas kepala ni kan. Semua ma'ruf cerita ni. Malam tu Nabi keluar. Hak Malaysia. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar ni depan tu Hotel Hilton tu. Dekat KFC tu. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar. Sekarang ditanda dengan surau lah. Musalla Abi Bakar. Hotel Hilton tu dia ada musalla. Dia ada surau dia. Surau Abu Bakar. Itulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka mula membentangkan idea-idea jahat mereka. Lalu salah seorang daripada mereka memberi cadangan. Saya cadangkan supaya dia dipenjarakan. Dengan itu, dia tidak dapat lagi membuat perkara yang menyusahkan kita. Lalu Iblis yang berupa Syekh An-Najdi, orang Najd, berkata, ini bukanlah satu cadangan yang baik. Jikalau kita berbuat demikian, nescaya penyokongnya yang berada di luar akan berhimpun dan menyerang kita. Maka berilah pandangan lain yang lebih baik. Itu kata Iblis. Seolah-olah dia yang mempengerusikan mesyuarat. Maka bangun pula orang yang kedua lalu berkata, saya berpandangan bahawa kita menghalaunya keluar dari sini. Maka sudah tentu kita akan bebas daripadanya. Iblis membantah. Lantas berkata, jika kita lakukan sedemikian, maka ia akan mendatangkan bahaya kepada kita. Tidakkah kamu lihat betapa manis dan indahnya percakapan Muhammad yang dapat meresap ke dalam lubuk hati pendengarnya. Lalu nanti dia akan mengumpul pengikutnya dan menyerang kita. Maka saya suka sekiranya terdapat cadangan lain yang lebih baik. Dia berlagak macam dia pengurusi majlis. Dia masuk majlis itu, dia tak diundang pun. Bila dia masuk, dia buat macam dia kontrol majlis, pengurusi majlis. Maka Abu Jahal pula berdiri membentangkan cadangannya. Saya ada sebuah pandangan yang tidak terlintas di fikiran kamu semua. Ni Abu Jahal. Abu Jahal dia cadang bunuh Nabi lah. Tu je cadangan dia. Saya berpandangan bahawa kita mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah. Lalu kita mengarahkan mereka untuk menerkam dan membunuh Muhammad. Kira tetak. Darbatan wahidah. Kira tikam serentak. Tetak serentak. Darbata rajulin wahidin. Orang Arab panggil. Hamlatan wahidah. Serang serentak. Ada 70 kabilah. Makna 70 pemuda. Maka sudah tentu kabilahnya tidak mampu untuk memerangi kabilah-kabilah yang lain. Iblis pun berkata, ya, inilah pandangan yang terbaik. Iblis kata, hadzal ra'yu. Ni dia yang ni. Idea bernas. Bunuh aja, jangan simpan. Allah memberitahu kepada baginda SAW mengenai perancangan yang diatur secara rahsia oleh musuh-musuh itu. Dan menyuruh baginda supaya berhijrah ke Madinah. Baginda juga segera mendapati Sayyidina Abu Bakar dan memberitahunya bahawa Allah telah memberi izin kepada baginda untuk berhijrah. Allah juga memilih Abu Bakar sebagai peneman baginda dalam hijrah ini. Abu Bakar sangat gembira, dia seronok sampai dia teriak terharu. Allah pilih dia. Patut pun sebelum ni dia duk minta izin dekat Rasulullah nak hijrah. Nabi kata tunggu dulu. Hijrah ni bermula bulan Muharram. Tapi Nabi bukan hijrah bulan Muharram. Nabi hijrah bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal. Nabi sampai Madinah tu 12 Rabiul Awal. Hari lahir Nabi lah. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi sampai ke Madinah pun 12 Rabiul Awal. Dan Nabi kita meninggal dunia pun hari Isnin 12 Rabiul Awal juga. Gitu. Baik. Sahabat-sahabat dah hijrah lama dah.
Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, tunggulah. Rupa-rupanya Allah memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai peneman sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah ini. Kemudian beliau menyiapkan segala persiapan perjalanan yang diperlukan. Sayyidina Abu Bakar ni, dia memang dah siap dah kenderaan Nabi. Unta, dia dah memang ada 2 ekor unta. Dan dia jamu tu daun khabal dalam kitab. Sejenis rumput nama rumput khabal. Nak bagi unta ni otot dia kuat. Lama dah dia beli. Dia proaktif. Nabi tak suruh pun. Dia beli 2 ekor unta untuk Nabi naik. Kemudian dia upah penunjuk jalan. Kemudian pengembala kambing pun dia atok strategi untuk tutup tapak kaki Nabi apa semua. Dia atok siap dah. Kemudian Nabi bagi tahu dia, kita bukan terus ke Madinah, kita akan transit dalam Gua Thawr selama 3 hari 3 malam. Baik Sayyidina Abu Bakar dia fikirlah, kalau 3 hari 3 malam duduk dalam gua perlu makan. Maka dia lantik anak dia Sayyidatuna Asma untuk menyediakan makanan. Dia lantik anak dia yang lain untuk mendengar berita dan sampaikan kepada mereka dalam gua. Kerana maklumat ini penting, ya. Tak boleh duduk dalam gua jadi katak bawah tempurung. Di Nabi dan Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua, ada yang diarahkan untuk kutip berita-berita terkini sampaikan kepada Nabi. Ada yang bawa kambing, ada penunjuk jalan, nak pi tu pula jalan lain, bukan jalan yang biasa orang pi. Orang duk biasa pi Madinah jalan biasa, ni pi kot lain. Ni semua strategi untuk mengelirukan tentera musyrikin Mekah. Selain daripada tawakal lah. Selain daripada tawakal, Nabi kita atok strategi. Boleh saja Nabi minta dekat Allah, ya Allah buat mai burak. Sebelum hijrah, Nabi Isra' Mi'raj naik burak. Naik kenderaan terbang tu. Sekelip mata sampai. Boleh saja kalau Nabi nak minta, tapi Nabi tak mau cara mudah tu kerana Nabi nak ajak strategi. Hijrah dengan penuh perancangan strategi, itu pelajaran kita. Baik. Kemudian beliau menyiapkan segala persiapan perjalanan yang diperlukan. Pada malam itu, pemuda-pemuda Quraisy yang ditugaskan datang berkumpul di sekitar pintu rumah Rasulullah SAW. Mereka tak berani rempuh masuk. Perlu tunggu keliling tu. Tunggu kuat-kuat Nabi keluar buang ayak. Ni pakan tetak Nabi, takek Nabi. Perlu tunggu keliling tu 70 orang. Allah bagi mata ni mengantuk, terlena, terlelap. Walaupun badan kuat, tapi main dengan mengantuk ni tak payah. Pakat lena habis. Kemudian ketika itu baginda masih di dalam rumah. Apabila sampai masanya untuk keluar, baginda menyuruh Sayyidina Ali supaya tidur di tempat tidur baginda. Untuk mengelirukan pandangan musuh. Selain daripada itu, Nabi panggil Sayyidina Ali ni kerana di rumah Nabi ni bank waktu tu. Orang simpan duit, orang simpan emas, perak, orang gadai, hutang, semualah. Jadi rumah Nabi tu macam bank lah. Wadi'ah, mudarabah, semua ada. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi bagi tahu ini hak siapa, nanti kembalikan. Raddul wada'i', kembalikan barang-barang simpanan kepada tuan pemilik. Boleh je kalau Nabi nak bawa harta ni ke Madinah. Sebab mereka kafir. Mereka kafir harbi. Harus mencuri barang kafir harbi. Tapi Nabi tunjuk amanah Nabi yang sangat tinggi. Panggil Sayyidina Ali. Selain daripada tidur di atas katil Rasulullah, berselimut dengan selimut Rasulullah, tugas utamanya ialah Nabi nak habak, nak bagi tahu ni hak siapa, ni hak siapa, ni hak siapa, kembali kepada tuan masing-masing. Ini dilakukan supaya orang-orang Quraisy tidak mengesyaki ketiadaannya pada malam tersebut.
Mereka sentiasa mengintai melalui lubang-lubang pintu untuk memastikan Rasulullah SAW tidak ke mana-mana. Selepas itu Sayyidina Ali berselimut dengan selimut Rasulullah dan Rasulullah keluar melintasi pemuda-pemuda itu sambil membaca ayat. Ni kena ayat ni dengan izin Allah, pakat pejam mata, pakat tidur. Ni ayat tidur Nabi baca ayat ni pakat terlena habis tersengguk. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا dan kami jadikan sekatan, tutupan lah. Allah tutup. Allah lindung ni tak nampak Nabi. Saddan tu tutup. Sadda. Selalunya ayak lah. Ayak bila kat tanduk tu, tahan ayak kan. Bentungan. Untuk tahan tanduk tu, ayak tu, itu panggil sad juga tu. Sadda. Dalam kaedah fiqh ada sad juga. Saddul dhari'ah. Saddul dhara'i' ataupun saddul dhari'ah. Menyekat pintu-pintu maksiat. Menyekat apa-apa yang menghala kepada menjerumus kepada maksiat, disekat awal-awal. Mana sadda. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka. Ni pun tak nampak depan, tak nampak belakang. Nabi berjalan depan pun ni pun tak nampak. Nabi berjalan belakang pun ni pun tak nampak. Min baini aidihim, depan. Wa min khalfihim, belakang. Depan ada sadda, wa min khalfihim, belakang pun ada tutup. Nabi jalan depan ni pun tak nampak, Nabi jalan belakang pun ni pun tak nampak. Fa'aghshaynahum, lalu kami tutup pandangan mereka. Fahum, maka mereka la yubsirun, tidak melihat. Tak nampak. Nabi ambil pasyak. Pasyak ni satu kehinaan. Orang Arab pasyak dan kasut. Tapak kasut. Oh, hina. Ambil pasyak, Nabi tabung atas kepala-kepala mereka. Esok pagi ni akan sedap, atas kepala ada pasyak, satu kehinaan buat mereka. Dengan itu Allah menjadikan mereka tertidur dan baginda keluar tanpa dilihat oleh sesiapa pun. Allahumma salli alaihi. Bukan takat yang keliling rumah Rasulullah tu tidur. Ni Abu Jahal, Abu Lahab, duduk di rumah-rumah ni pun semua tidur. Semua mengantuk malam tu. Allah boleh buat. Seperti mana Nabi Musa bawa Bani Israel ke Laut Merah. Fir'aun tidur, tentera Fir'aun semua tertidur. Allah boleh buat. Rasulullah terus berjalan sehingga berjumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua-dua mereka kemudiannya masuk ke dalam gua Thur dan bersembunyi di dalamnya. Malam tu mereka panjat bukit, masuk dalam gua. Gua Thur lah. Yang Nabi dapat wahyu Iqra tu gua Hira. Ni gua lain, ni gua Thur. Perjalanan Mekah ke Madinah. Dan Allah Ta'ala hantar lagi tentera-tentera Allah untuk kawal Nabi. Ankabut. Labah-labah. Buat sarang di pintu. Kemudian Allah tumbuhkan satu pokok. Pokok tu renet kecil je. Pokok tu tumbuh di muka pintu gua. Tumbuh pokok satu malam. Tu besar pokok, rendang. Dan di dahan pokok tu Allah hantar pula sepasang burung merpati jantan betina. Merpati hutan. Buat sarang dan bertelur, ram telur. Itu semua pelakon-pelakon utama untuk menyelamatkan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar yang bersembunyi dalam gua Thur. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi dalam gua Thur. Labah-labah buat pintu, tutup tu, bagi usang. Bagi nampak macam gua ni buruk, orang tak pernah mai. Kemudian pokok tumbuh, di pokok pula ada sarang burung merpati.
Semua tu dipanggil wiqayatullah. Allah nak jaga Nabi. Tapi tak cukup dengan Allah jaga saja. Nabi kita tetap ikhtiar, rancang, strategi, menggariskan jalan mana yang nak pi. Dan antara ikhtiar Nabi ialah Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar bawa sekumpulan kambing. Upah pengembala kambing, bawa kambing. Laluan yang Nabi lalu tu, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar depan, belakang ni kambing lalu. Kambing jalan belakang. Ini disebut oleh pengkaji sirah kerana Nabi tahu dah Abu Jahal ni dia ada kelebihan yang Allah bagi dekat Abu Jahal ni, hidung dia. Hidung dia ni boleh mengesan bau orang. Hidung dia lebih kuat daripada hidung anjing. Anjing boleh cari dadah anjing. Abu Jahal pun boleh cari, boleh menghidu bau. Dipanggil ilmul qiyafah. Tu kehebatan Abu Jahal, hidung dia. Contohlah kalau kita pergi satu masjid, kita tak kenal dalam masjid tu ada sepupu. Tu imam dengan siap rupanya sepupu. Kita tak kenal. Kadang dua beradik pun kita tak kenal, muka tak serupa. Kita tak tahulah, kita pergi ceramah, ni imam ni siap rupanya ni pun dua beradik. Kita tak tahu. Tapi kalau Abu Jahal dia boleh tahu. Dia menggunakan teknik menghidu, mencium dengan hidung. Dia boleh tahu ni dua beradik, yang ni sepupu, yang ni apa. Hubungan ke macam DNA lah. Hidung Abu Jahal ni macam DNA. Macam tu sekali. Maka senang sangatlah kalau dia nak cari Nabi. Nabi wangi. Badan Nabi wangi tak sama dengan badan orang lain. Wangi semerbak harum. Dia boleh hidu macam tu. Tapi Allah Ta'ala jagalah. Esok pagi Abu Jahal pergi ke gua tu. Dia nak masuk dah. Tapi dia punya tentera-tentera dia kata tak payah masuk, buang masa. Tengok gua tu usang, sarang burung, laba-laba. Dia tak bau. Walaupun dia tak bau, tapi Nabi atok perjalanan Nabi nanti berjalan di belakang kambing. Kambing tutup tapak kaki. Nanti kalau Abu Jahal nak hidu, dia nak bau Nabi, dia sebelum bau Nabi, dia kena bau kambing dulu. Tai kambing, badan kambing, untuk mencelarukan hidung Abu Jahal. Itu dia punya fik sirah dia. Itu yang Nabi suruh bawa kambing tu. Sekumpulan kambing. Abu Jahal duk bau. Bau khamih. Masam-masam kambing lah. Bercampur dengan bau badan Nabi, celaru habis. Hidung Abu Jahal pun tak berfungsi. Penjagaan Allah tu satu bab. Ikhtiar dan usaha. Rancang, rencana daripada Nabi sebagai hamba Allah yang mendidik. Setiap gerak geri Nabi ada pelajaran, ada pendidikan. Boleh saja kalau Nabi minta, Nabi request, minta buruk, mai ni kami naik 2 orang. Ataupun 2 ekor buruk, minta ke Allah. Aku naik sekor, Sayyidina Abu Bakar naik sekor malam tu, boom, sampai terus sana, senang lenang. Tapi Nabi tak buat macam tu, no. Hijrah, susah payah, sembunyi. Tuan-tuan tahu, nak sampai tu 15 hari. Nak sampai tu 15 hari. 3 hari di Gua Thur. Sembunyi, duduk sengap dalam tu. Bila dah musyrikin Mekah dah putus asa dah, mereka kata cari merata tak jumpa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mereka malas dah nak cari. Baru Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Penunjuk jalan duk ready dah, Abdullah bin Uraqi. Dan diguna khidmat bukan Islam. Sebab dia profesional, dia dapat upah, dia tak berpakat dengan Abu Jahal, dia kira kerja je. Penunjuk jalan bukan Islam, boleh juga guna khidmat bukan Islam kalau dia betul-betul profesional. Jadi perjalanan 12 hari. Singgah sana, singgah sini, 12 hari. Campur 3 hari di dalam Gua Thur tu, 15 hari semuanya. Okey. Jadi Nabi sampai 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah bila? Hujung Safar. Mungkin 27 Safar macam tu Nabi mula keluar. Nabi sampai 12 Rabiul Awal, disambut dengan penuh riang gembira lah dengan nasyid Tala'al Badru alaina
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sampai takat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.